Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Mubtadi pada muka surat 3 baris yang ke 10. Baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10. Baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 3 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faidatun. Di situ. Faidatun ay hadhihi faidatun muhimmatun. Ini satu faedah yang sangat penting. Barang siapa mengiktikadkan baharu segala sebab yang beradat. Sebab yang beradat ni maksud katanya kenyek, hilang sakit, hilang dahaga, dipanggil sebab yang beradat. Sebab kita minum air hilang dahaga. Dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Tabiat contoh kita kata api itu membakar. Jadi kalau kita pegang kata api itu tidak memberi kesan kepada kebakaran. Hanya yang memberi kesan hanyalah Allah. Cuma kita sebut saja api itu membakar secara adat, secara tabiat. Dan dengan kuah yang dijadikan Allah padanya itu, barang siapa mengiktikadkan baharu segala sebab yang beradat dan bahawasanya tiada memberi bekas tabiat tadi, api tak memberi kesan, dan dengan kuah yang dijadikan oleh Allah padanya pada sesuatu tadi, seperti pisau memotong.
Jadi pisau memotong tu, pisau tu tak memberi kesan bagi terpotongnya sesuatu, hanya Allah Ta'ala saja. Dan iktikadkan pula akan sah bersalah-salahan. Seperti macam mana? Seperti bahawa diperoleh sebab yang beradat, seperti diperoleh makan, tiada diperoleh kenyangnya. Ni iktikad sebenarnya ni. Siapa dia pegang kata benda tu sebab yang beradat tu baharu, dan benda tu tak memberi kesan, yang memberi kesan sepenuhnya Allah. Hanya benda tu saat ni hanya kita sebut saja, api membakar, pisau memotong, serta kita berkeyakinan kata benda tu boleh menyalahi adat. Boleh saja ada api tapi tak terbakar, seperti Nabi Ibrahim AS. Boleh saja ada pisau yang tajam tapi tak terpotong, seperti kisah Nabi Ibrahim AS juga dengan Nabi Ismail AS. Dan seperti ni pegangan yang sebenar lah. Dan seperti kerat pisau, maka tiada diperoleh putusnya. Maksudnya boleh saja kita tak kata benda tu mustahil. Kalau ada pisau yang tajam, kita kerak ke timur tetapi tak terpotong, tak terbelah, kita kata tak pelik. Kita makan nasi tapi tak kenyang, kita kata tak pelik. Tu dia panggil menerima bersalahan dengan adat kebiasaan. Dan hanya senya hakikat yang memutuskan itu bukan pisau, dan mengenyangkan itu bukan nasi. Hanya memberi kesan tadi tu bekas kudrat Allah yang azali itu jua. Hak memberi kesannya ialah kudrah daripada zat Allah Ta'ala. Ni kita sebut dah dulu. Yang memberi kesan Allah yang bersifat dengan kudrat, bukan diri kudrat tu sendiri. Tapi kalau kita nak kecek lagu tu juga, asal kata kita faham, kita faham kata Allah yang bersifat kudrat lah yang memberi kesan kepada terpotongnya buah timun, kepada terbakarnya rumah, kepada waliyazubillah, kepada sihatnya penyakit. Semuanya Allah. Bukannya orang panggil adat tadi yang memberi kesan. Ni benda ni sangat bahaya dan sangat halusi. Kalau orang tak faham benda ni, dia tak belajar dalam bidang ilmu agama, terutamanya ilmu tauhid ni, berkemungkinan saja nak berlaku seseorang tu berkeyakinan benda tu yang memberi kesan. Seperti ada saja setengah-setengah loya kita bunyi, dia tak dapat terima kata Nabi Ibrahim masuk api tiba-tiba selamat. Dia tak dapat terima arahan Allah Ta'ala yang suruh Nabi Ibrahim sembelihkan anak dia. Dia tak dapat terima sebab dia gunakan akal logik dia. Kita ni dalam ilmu tauhid ada orang salah faham. Ada orang faham ilmu tauhid ni menggunakan akal logik semata-mata. Tidak. Yang menggunakan akal logik semata-mata tanpa nas itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah menggunakan akal yang berbetulan dengan nas syarak. Tak lari daripada nas syarak. Ada orang kata, setengah-setengah video ustaz-ustaz duk mengajar. Orang panggil ustaz lah. Hatta kadang-kadang orang panggil maulana dah. Dia menafikan dalam ilmu tauhid ni. Dia kata merosakkanlah duk mengaji ilmu tauhid, kerana sepatutnya kita kena gunakan nas mata-mata, tak perlu dah nak guna akal. Kita kena faham di dalam penggunaan akal yang tidak bersalahan dengan nas syarak itu tidak ditegah oleh agama. Bahkan ni kita kena perhati. Kalau ustaz tu kata gitu, dia tak ngaji Quran, dia tak ngaji tafsir. Kenapa saya kata berani kata begitu? Kerana Allah Ta'ala menyatakan perdebatan Namrud dengan Nabi Ibrahim AS dengan menggunakan akal. Nabi Ibrahim tak guna nas syarak, Nabi Ibrahim tak guna ayat Quran, Nabi Ibrahim tak guna ke kitab samawi untuk nak membahaskan tentang ketahanan Allah. Tetapi Nabi Ibrahim membahaskan dengan Namrud dengan menggunakan akal, dengan yang tidak berlawanan dengan nas syarak. Tu kita tengoklah dalam ayat Quran jelas sekali.
Sebab tu orang yang menafikan ilmu ni, bahkan dia kata menggunakan akal ni dikeji oleh syarak semata-mata, orang ni tak belajar tafsir Al-Quran. Walaupun dia tutup guru tafsir. Tak. Dia tak belajar. Nabi Ibrahim satu ketika bila berdebat dengan Namrud. Bila Namrud mengaku Tuhan, Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku dapat mematikan, Tuhan aku dapat menghidupkan. Namrud ni lawyer buruk dia kata aku dapat mematikan, aku dapat menghidupkan juga. Dapat yuhyi wa yumit juga. Lagu mana? Dia hidupkan dengan cara dia bebaskan seorang hamba. Dia matikan lagu mana? Dengan cara dia panggil seorang hamba, dia catah, dia bunuh seorang hamba tadi. Tu dia kata memati, dia menghidup. Nabi Ibrahim kata, tak apalah kalau kamu mengaku kata kamu boleh menghidup mematikan, Tuhan aku dapat menaikkan minal maghrib menaikkan matahari daripada timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, kamu buat sebaliknya. Pada waktu tu Allah Taala kata apa? Senyap Namrud. Tak boleh nak jawab apa dah. Jadi itu yang kita kata, jangan kita kata menggunakan akal ni buat falsafah saja. Kita ni sepatut guna nasyarak. Tak. Jangan. Orang ni tak faham agama. Jangan nak ambil agama daripada dia. Sebab apa? Sebab bersalah dengan Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran pun guna. Mana lagi Al-Quran suruh kita gunakan akal. Allah Ta'ala sebutkan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Allah Ta'ala menggunakan jikalau ada Tuhan yang selain daripada Allah, lain daripada Allah yang memerintahkan Allah, nescaya Allah ni akan binasa. Kita boleh fikir kalau ada lain daripada Allah yang mana dapat memerintahkan Allah, maka Allah ni binasa. Kita boleh fikir tak? Kita fikir dengan gunakan akal. Lagu mana Allah Ta'ala boleh kata kalau ada Tuhan selain daripada Allah, nescaya Allah ni akan binasa? Sebab itulah ulama menggunakan, kita belajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al yang telah kita pelajari. Kalau kata Allah Ta'ala tu berbilih, tu nak hurah bagi laukana fihi ma'aliyatu illallah la fasadata. Kalau Allah Ta'ala tu berbilih, di situ huraya panjang. Saya tak nak sebut sini, panjang pula lama bahasa. Kita bahadah dalam kitab Misbah Munir tu, satu persatu tu yang musannif dia terai dah. Lagu mana kita boleh kata kalau ada Tuhan selain pada Allah, alam ni akan binasa? Tengoklah dalam kitab tu dengan pengajian yang telah lepas dah. Ni satu contohnya, kita kata kalau dua-dua dapat memberi kesan, dua-dua buat satu meja, satu meja yang sama, dua-dua sepakat nak buat, maka pada waktu tu kedua-dua Tuhan tu lemah juga. Kenapa? Kerana dia tak boleh nak buat berseorangan, dia memerlukan orang lain buat bersama dengan dia. Itu menunjukkan dia tu lemah. Jangan dah ambil lah ilmu agama dengan orang yang tidak kemahiran. Lebih-lebih lagi kalau orang yang telah menyatakan secara jelas kata ilmu tauhid ni tak boleh nak pakai, ilmu kalam ni rosak. Orang tu jelas dia tak memahami agama hak dia nak mengajar tadi. Walaupun orang panggil dia maulana sekalipun. Hakikat dia tidak sampai kepada tahap gelaran tersebut. Dan hanya sanya hakikat yang memutuskan itu dan yang mengenyangkan itu bekas daripada kudrat Allah Ta'ala yang azali itu juga, bukan makhluk. Maka inilah orang yang mengesahkan Tuhan pada sekalian perbuatannya, lagi lepaslah ia dengan kurniaan Allah Ta'ala daripada sekalian kebinasaannya, kebinasaan dunia dan akhirat, yakni kekal dalam neraka. Dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kalau dia berpegang dengan pegangan yang sebenar, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada neraka. Tapi dia kena berpegang dengan pegangan yang sebenar lah. Maksudnya ada iman kepada Allah. Kalau seseorang berpegang bahawasanya kita mengangkat tangan, siapa dia yang mengangkatkan tangan? Kita mengangkatkan tangan, tak mengapa. Tetapi kalau kita berpegang, kita mengangkatkan tangan, dan tangan itu terangkat dengan kekuatan daripada kita semata-mata, itu rosak dah akidah. Ataupun kita berpegang, kita mengangkat tangan dan tangan itu terangkat dengan kudrah daripada Allah separuh, kudrah daripada kita separuh, itu pun rosak. Sebab tidak ada mana-mana benda yang bersekutu pada memberi kesan selain daripada kudrah Allah Ta'ala.
Tu saja. Ni. Jangan nak mengaji hak besar-besar, Jangan nak mengaji hak besar-besar kalau kita ni baru kecil. Kita baru kecil dalam agama, kita mengaji cara orang kecil. Baby baru lahir, ada ke tak orang suap nasi? Tak ada. Kalau ada, masuk berita. Datuk menyuap nasi pada cucu, dan cucu mati. Macam mana datuk suap nasi pada cucu baru lahir? Sepatutnya dia tidak, dia ada anak dah dulu. Jadi makanan budak ning makanan dia. Supaya kita semua, supaya saya ning makanan kita. Adakah tak boleh kita nak belajar hak susah? Boleh, tapi jangan tinggal hak asas ni. Selalu kita berpesan. Wallahul hadi ila sabili rasyad. Allah Ta'ala lah yang menunjuk kepada jalan yang sebenarnya. Faslun. Selesai di situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan segala sifat yang wajib kepada segala nabi mursal. Sesat dah sifat Allah, kita dah sebut. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan dua cara, iaitu beriman secara ijmal, dengan makna kita imani kata Allah Ta'ala tu ada sifat yang sempurna. Berapa banyak wallahu a'lam. Dan juga kita beriman secara tafsili, dengan makna kita imani Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap satu daripada 20 sifat tu kita belajar dan kita imani secara tafsil. Tafsil ni secara terperinci. Tu iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Jadi wajib kena belajar sifat 20 ni. Faslun, pada menyatakan segala sifat yang wajib kepada segala nabi yang mursal, nabi yang diutuskan, yang jadi rasul. Seperti mana hak makruf dah di kita orang belajar ni, tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul. Tiap-tiap rasul itu tentu nabi. Kerana nabi, rasul tu maqam dia, kedudukan dia tinggi lebih daripada seorang nabi. Kerana seorang rasul, dia ni wajib untuk nak menyampaikan risalah. Nabi tak wajib atasnya nak menyampaikan risalah, memadai dia beramal untuk diri dia. Kata setengah ulama, paling tidak dia kena menyapa juga kepada orang. Dia kena kata aku seorang nabi, supaya kaum dia tu tak buat khianat ke dia. Paling tidak dia kena ayat kata aku seorang nabi atas dasar nak suruh kaum tak khianat pada dia. Adapun rasul kena pergi menyampaikan apa yang Allah Ta'ala utuskan pada dia. Tu beza nabi dan rasul. Jadi rasul ni lebih khusus lah. Adapun nabi ni umum. Nak mudah faham gak? Kerja KJA. Kerja KJA umum semua kerja KJA. Tapi hok nak jadi orang-orang datah bos-bos tu khusus orang tertentu saja. Tu misal nak mudah nak faham. Bermula yang wajib kepada segala nabi yang mursal itu 3 perkara. 3 sifat. Mana? Tengok dalam kurungnya tu. Siddiq, amanah, tabligh. Sudah sini. Kita belajar sifat nabi ni ada 4. Macam mana di sini kata 3 saja? Siddiq, amanah, tabligh. Fatanahnya mana? Tu kita kena lebih faham lah. Orang yang biasa dah mengaji kitab-kitab ni, dia faham dah. Pada masalah nak kira ke sifat nabi tu berkhilaf ulama juga. Hak biasa kita dengar 4 lah sifat hak wajib ni. Ada juga ulama kira 3 saja. Dalam Mata Sanusi pun kira 3 saja sifat. Mana? Siddiq, iaitu benar. Amanah, kepercayaan, dengan makna tak melakukan benda hak Tuhan tegah. Tabligh, menyampai. Fatanah, bijaksana setengah ulama tak kira sebagai sifat nabi. Beriman kepada nabi itu bijaksana, tapi tak kira suku. Bapa tak kira? Kerana masalah fatanah kepada para rasul alaihimussalatu wassalam ni bagi hak tentu dan bagi hak mesti. Sebab apa? Kerana orang panggil Tuhan nak utuskan seseorang menjadi utusan bagi Allah Ta'ala,
Tak kelah Allah Ta'ala hidup latih orang yang tak syirik. Tak. Kita nak latih orang jadi pasmeh pun pada hidup orang terreti nak cari rumah kita. Nak COD barang kau gapo, tentu kita cari orang yang cerdik. Jadi maksudnya terlebih lagi lah, ini Tuhan nak menyampaikan wahyu dia tu, tentulah dia akan cari, dia akan lantik seorang yang bersifat dengan bijaksana. Bijaksana tu lagu mana? Adakah dengan makna bijaksana saat ni tu dia pandai menulis, pandai baca? Tidak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri dilatih dengan keadaan ummi. Dalilnya jelas bila Sayyidina Jibril mari ajar ke Nabi Iqra, suruh Nabi baca, Nabi sebut ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Jelas dalam hadis sahih itu menyatakan Nabi kata aku tak pandai baca. Berkali-kali Jibril hinggalah Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Daripada waktu Nabi SAW nak buat perjanjian dengan orang kafir itu, gencatan senjata lah kita kata. Ada beberapa yang ditulis ketika mana perjanjian tadi itu hak tidak dipersetujui oleh orang kafir. Di antaranya dengan kata bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah. Orang kafir tak sih kata Rasulullah. Muhammad dia kenal, Rasulullah Muhammad ni sebagai Rasulullah kami tak percaya, jadi nak suruh padai. Jadi Nabi SAW tak tahu kata mana hak kata Rasulullah tu. Nabi suruh Sayyidina Ali padai, Sayyidina Ali tak sih hingga suruh tunjuk kata mana, biar aku sendiri hak padai. Sebab hak kita naknya bukan pengakuan demo, nak mengaku kita sebagai Rasul, sebagai Nabi, tetapi hak naknya sebagai gencatan senjata tu. Tak perih supaya Nabi SAW tu boleh nak pergi mari masuk ke dalam Mekah nak mengerjakan haji. Baik, sesat situ. Jadi maksudnya masalah fatanah yang perlu kita tanda sebab tak dihurai di sini. Di kitab lain ada, dalam kitab Misbah Munir kita dah baca gitu pun rasa ada. Fatanah tu iaitu bijaksana tu dengan makna Nabi SAW dan para Rasul SAW dapat melawan hujah puak kafir. Itu maksud bijaksana di sini. Bukan bijaksana tu tentu kena pandai baca menulis, tidak. Kerana pandai membaca dan menulis itu bukan lazim bila pandai baca, pandai menulis. Lazim bila kata cerdik tu kena pandai baca, pandai menulis, tidak. Bukan kata kalau kata cerdik gak lawannya ummi, tidak. Lawan bagi ummi tak pandai membaca, tak pandai menulis ialah qari. Lawan bagi fatanah, lawan bagi bijaksana ialah biladah, bodoh, dungu. Ini lawan dia. Supaya kita kata besar dan kecil. Orang tu dia bersifat besar dan kecil. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab gemuk dan kecil ni bukan benda yang berlawanan. Yang berlawanan bagi gemuk iaitu kurus. Yang berlawanan bagi pendek, kecil, gemuk serta pendek. Yang berlawanan bagi pendek ialah tinggi. Jadi boleh saja seorang yang gemuk dia tu rendah, tak ada masalah. Kerana bukan lawanan bagi gemuk tu ialah pendek, tetapi lawan bagi gemuk ialah kurus. Lawan bagi rendah ialah tinggi. Jadi lawan bagi fatanah bukan ummi, tetapi lawan bagi fatanah ialah biladah, dungu, bodoh. Itu lawan dia. Jadi maksudnya tidaklah jadi berlawanan bila kita kata Nabi ni fatanah, dalam waktu masa yang sama kita imani kata Nabi ni ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Ada. Dia bukan maksud ummi hak kita imani yang ada pada Nabi SAW tu dengan makna ummi pada ilmu fiqh. Mana yang kita belajar ilmu fiqh ni, tak boleh kita beriman dengan imam yang ummi, yang tidak qari. Qari lawan bagi ummi dalam fiqh ni iaitu betul baca Fatihah, betul baca rukun qauli, betul baca di dalam solat. Adapun Nabi, Nabi hak tu bahagian tu qari lah. Jadi jangan kita kesamaran. Ummi hak rumah tu lain pula, ummi abi tu pula. Tu lain. Jadi banyak ummi yang kita kena fahami. Di dalam ilmu tauhid ni jangan kita buat umum sama. Baik, itu kita sesat dah pada masalah fatanah. Kerana dalam kitab ni ia tak bahas pada masalah fatanah.
Baik, kata musannif, tiga perkara. Pertamanya sidik. Sidik artinya benar. Benar lagu mana? Yakni wajib kita iktikadkan segala nabi yang jadi rasul itu bersifat dengan benar pada barang yang diceritakan, yang dikisahkanlah. Akan segala cerita kisah-kisah yang ghaib. Benda ghaib, benda kita tak tahu, benda kita tak nampak, seperti syurga, neraka, hak tu lagi akan datang, kita nak masuk titian sirat, mizan, itu lagi akan datang. Hak lepas-lepas berkaitan dengan ciptaan Allah, ciptaan Adam, iblis, ciptaan roh, nafsu, semua tu, hak tu bahagian benda ghaib yang kita panggil benda sam'iyat. Sam'iyat, yakni benda yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata tanpa kita lihat, tak lihat lagi. Syurga, neraka, hak kejadian-kejadian hak lepas, nabi-nabi kaum-kaum terdahulu tak ada tengok, hanya semata-mata dengar daripada Nabi. Sebab tu padai dah bila kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padai dah dengan kata Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana semua benda tu ada dah pada Muhammad Rasulullah. Di Malaysia kita dulu ni, tak lama sangat, baru ya juga, sebelum Covid tu rasanya, ada setengah orang dia duk petikai perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapa kata Muhammad Rasulullah saja, bapa tak kata Isa, bapa tak kata Musa itu. Dia tak mengaji. Orang tak mengaji nak kecek sedap. Dia sepatut tak mengaji ni enggak, senyaplah banyak. Tak mengaji nak banyak kecek pula. Jadi apa perlu kata Muhammad Rasulullah saja? Kerana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi ada semua nabi-nabi terdahulu tu, siapa dia mai duk cerita ke kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita imani dah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pandai dengan penyaksian kita kata aku mengaku Muhammad ini sebagai rasul, maka seolah-olah kita telah imani dah Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Sebab tu tidak sah kalimah syahadah seseorang bila menolak mana-mana di antara nabi yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia tolak Nabi Isa, kata bukan nabi, bukan rasul. Sedangkan hak tu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam nas dan sebagainya. Maka tak sah syahadah dia, tak sah keimanan dia. Kenapa? Kerana ada benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cerita, dia tolak. Dia nak iman ni kena 1%. Adapun kita percaya kalau kira ayat kita duk mengundi tu, hak tu tak percaya 1% pun tak apa. Tak kita pengikut fanatik dia ke, tak percaya 1% ke dia tak apa, tak ada rasa berapa. Tapi bab Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kita kena percaya 100%. Apa saja dia buat mari kita. Sebab tu peristiwa Sayyidina Abu Bakar tu, bila orang mai duk cerita kata Muhammad mai duk kata pergi Isra', tak ada cerita lagi Mi'raj naik ke langit tu, dia nak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut kata siapa dia cerita? Muhammad. Saimu dah ada ceritanya. Kalau kata Muhammad SAW cerita, aku percaya apa saja dia cerita. Itulah digelarkan dengan as-siddiq, yang membenarkan. Nampak ni? Sama ada cerita dunia atau cerita lah nasawak ni, atau cerita akhirat, cerita berkaitan dengan dunia, cerita berkaitan dengan akhirat, kita percaya berlaku. Sebab Nabi SAW mustahil dia bersifat dengan kadzib. Lawan bagi siddiq, kadzib, dusta. Dusta Nabi ni mustahil, sama sekali mustahil. Sikit kau banyak kau. Sebab tu Nabi SAW bergurau pun dia tak ada dusta. Kita ni bergurau, kita menipu-menipu sikit. Nabi SAW tak ada dusta. Walaupun pada bergurau. Seperti seksa kubur. Azab kubur. Nabi mai duk cerita. Dan nikmatnya kubur. Al-qabr rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufrin nar. Niran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kubur ni salah satu daripada taman-taman syurga, atau salah satu daripada lubang api neraka. Sebab itulah kubur salah satu taman daripada syurga. Mana? Kubur orang mukmin, kubur orang soleh lah. Sebab itulah sunat kita pergi ziarah kubur orang soleh ni. Kubur orang biasa pun sunat kita ziarah, apatah lagi kubur orang soleh.
Kalau kubur orang biasa, waris-waris kita, tok laki kita, ayah kita, orang perempuan kurang digalakkan. Sebab bimbang takut dia ni dia meratap, berlaku perangai jahiliah, bimbang. Sebab hati dia ni tak kuat. Ada pun pada masalah ziarah ke orang soleh, ziarah ke para anbiya alaihi wassalatu wassalam, hak tu tak kira lelaki, tak kira perempuan, sunat berlaku. Bahkan disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, kalau seseorang perempuan tu bernazar bila dia dapat sesuatu yang nak pergi ziarah kepada kubur seorang aulia, seorang nabi, maka wajib dia kena pergi ziarah. Kerana ziarah pada kubur saat itu merupakan amalan sunat. Bila dia menazar, jadilah amalan sunat tu hukumnya fardu. Sebab itulah kubur-kubur orang wali, orang-orang alim ulama ni kita buat sedikit binaan itu di menasyarak. Walaupun kubur tu kubur orang wakaf. Tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat kenal ni kubur orang wali, kubur orang alim ulama, supaya diziarahi, digalakkan ziarah. Sebab apa ziarah sunat? Kerana kubur orang-orang soleh ni salah satu taman daripada taman-taman syurga. Siapa ya? Nabi SAW lah. Tak ke kubur Fir'aun taman syurga. Tu di antara taman syurga atas muka dunia. Kubur orang soleh, kubur para anbiya. Tu taman syurga. Tempat molek kita nak berdoa molek lah. Bukan minta dengan tuan kubur. Bukan minta dengan dia. Ni banyak benda ni masyarakat kita ni jadi dia tak faham. Tak faham tu sebab orang duk mengajar lah. Orang duk mengajar tu buat mari kecelaruan. Sebab tu kita kata kita mengaji hak asah. Tak payah caralah demo nak kata berapa ni pun kita mengaji cara hak asah ginilah. Ni kita sedar kita bukan pandai pun. Dan itulah boleh faham betul tu. Sunat pergi ziarah. Ada pun orang biasa ni ingat. Orang biasa hidup buat binaan di atas tanah wakaf, hak tu tak boleh, hak tu haram. Kita orang biasa nak buat orang panggil binaan. Binaan hak tak boleh nak diakad. Ataupun tak papai biasa tak apa. Maka hak tu tak boleh. Kerana dia menyempitkan pulut kubur. Ni ada setengah-setengah gambar hak orang buat edar tu, siap dia letak, dia buat pula binaan tepi kubur ayah dia, tepi kubur mak dia tu tempat untuk waris-waris nak duduk. Hak tu lagi tak boleh. Sebab kubur tu tanah wakaf. Berlainan kalau tanah tu tanah kita sendiri berhak. Tu masyarakat kita kena betul hak tu. Dan pada segala tapi janganlah terlampau mana kubur ulama pun tak boleh ada binaan khurafat. Tu orang melampau kat tu pula. Dia macam-macam lah orang ni melampau kok ning. Kita biar duduk tengah-tengah. Lagu mana nak duduk tengah-tengah, kita kena belajar. Jangan duduk dengar kata orang, kena belajar. Orang ni kan nak dengar agak macam-macam lah. Moga orang hok kecek tu bukan semua juga hok belajar. Dan pada segala kelakuan hari kiamat, Nabi SAW duk cerita ke kita ni hari kiamat ni gini-gini, kita seesok akan mencari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dengan orang ni tak syirik dah. Tak minta tolong orang ni tak syirik. Ada setengah orang tu dia mengajar, dia kata kalau minta tolong dengan orang sedekah orang tu tak ada depan, syirik. Apa? Sepatut kita minta tolong dengan Allah Ta'ala saja. Tu hak dia tak mengaji lah tu. Tak mengaji. Hak teruk lagi, kalau kita panggil nama orang depan ni pun syirik. Apa? Tak boleh kita nak seru kecuali nama Allah Ta'ala saja. Ya buat mari ayat Quran. Sedekah ayat Quran hak Allah Ta'ala nyatakan tak boleh kamu nak seru selain pada Allah tu bukan makna seru ya, wahai, bukan hak tu, tetapi dengan makna menyembah. Ya tak ngaji molek tafsir. Ya dikoksi lah. Dan cerita syurga dengan nikmat syurga. Nabi SAW hidup cerita ke kita ni. Barulah kita ni ada perangsang nak buat ibadat. Kalau tak ada cerita syurga dengan aku ni, rasa kurang dah kita ni. Moga kita ni ikhlas kitanya setakat nak syurga. Ikhlas kita orang biasa. Ya biar. Ya lain ikhlas orang khawas. Ikhlas kita orang biasa ni nak ke syurga tu pukul ikhlas dah tu. Baik. Dan cerita neraka dengan azabnya. Nabi mai duk cerita lagu manalah azab neraka ni gak.
lepas pada habis kulit lupa hacul lebu tu pergi duk ke balik. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah dengar hak tu gak. Dan lainnya lain daripada syurga neraka bidadari semualah Nabi mai dak cerita mizan daripada segala cerita yang ghaib benda hak tak nampak, daripada pekerjaan agama benda tu benda hak wajib kena percaya. Adapun Covid ni orang tak percaya, tak berdosa ni. Cuma gak tak percaya apa nyo barang tu banyak dah jelas dak berlaku ni. Efek dia tu bila berlaku ke kita tu koh bahaya. Gitulah. Tapi benda ni bukan maksudnya benda hak wajib bagi iman nak percaya jadi rosak akidah dak. Jadi hak kita nak kena bimbang sangat benda ni lah. Ni hak orang dak bimbang ke masyarakat kena jaga molek deh kesihatan, kena Covid gak bahaya, kita tak cukup ruang, bagus dah. Tetapi dalam masa gitu hak kita kena peringatkan terlebih daripada tu lagi pada masyarakat kita mana? Ni iman ni. Mu kena beringat sengoti iman ni kalau kata musalah bukan tak cukup kat hospital. Tak ada ruang dalam syurga, neraka kekal selama-lamanya. Nampak. Jadi tak salah kita nak pesan kat orang, kena beringat ni kat hospital tak cukup dah, rawatan kita pun tak ada, orang doktor-doktor kita pun penat. Tak apa, peringat hatu tak apa, tak salah. Tapi hak terlebih nak kena peringat ni, tak ada orang nak peringat benda ni. Tak benar kau Covid daripada azab neraka. Tu hak tak kena masyarakat kita. Sepatutnya kita kena lebih ke hak ni. Hak tu kita kena peringat sama. Supaya kita peringat jangan menduk makan gula banyak-banyak bahaya, kena kau penyakit 3 serangkai lah, gapolah, jangan isap rokok. Tu kena peringatlah. Tapi peringatan hak tu tak keluar mari Nabi. Ada orang kafir pun dia jaga dah benda tu. Kita ni bukan sekadar nak suruh jaga benda tu, nak jaga benda hak tu lebih besar. Rosoklah kita kalau kita anggap hak tu besar ustaz, hak neraka tu kita kecek dia. Rosoklah kita kalau kecek gitu. Jangan ni. Jadi hak dok peringat keadaan zaman sekarang kita ni tak apalah, kena peringat hak ni terlebih lagi. Anak isteri kita tu. Apa? Kalau kata tak basuh tangan balik ni, balik kedai ke mana, basuh tu bahaya Covid ni. Bimbang ke? Bimbang. Patu lagu mana kita boleh biarkan anak isteri kita tak belajar apa bahasa ilmu tauhid. Tak bimbang ke? Tu tak apa tu tak apa lagu mana. Tu syurga nerakanya. Ni. Kena tambah bukan salah hak lain, kena tambah hak ni ya. Daripada pekerjaan agama atau dunia, maka sekalian itu benarlah mereka itu tak ada siapa dia memaidak kecek bohong. Dia benda hak nak berlaku di kiamat ni ke Nabi duk sebut sallallahu alaihi wasallam sabda sebutir dah. Dak alamat dia lagu mana keadaan. Dan mustahil atas mereka itu dusta, mustahil pok Nabi ni kecek menipu walaupun sekali, walaupun separuh tak ada. Dan keduanya amanah. Kita cepatkan sedikit. Artinya kepercayaan, yakni apa? Wajib kita iktikad. Ni ramai orang tak faham amanah. Orang dok faham lagi amanah ni pergi sipir barang, orang minta kita jaga barang, kita jaga elok-elok. Bukan hak tu saja maksud amanah di sini. Amanah yang wajib kita imani kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam lebih luas lagi, iaitu mereka tak melakukan benda hak Tuhan tegah. Tak kira lah hak Tuhan tegah tu haram ke makruh ke khilaful aula ke, semua benda hak dia ni buat, para anbiya alaihi wassalatu wassalam buat bagi rupa ibadat. Apa kita kata gitu? Sebab tiap-tiap kelakuan yang mereka alaihi wassalatu wassalam buat merupakan role model bagi kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau mereka ni benar kasih pada Allah, ikut aku. Boleh ke tak Nabi di atas muka dunia duduk saja, tawak maksiat duduk saja? Mustahil juga. Sebab kalau Nabi ni di atas muka dunia duduk saja, kalau gitu kita pun digalakkan duduk saja. Buat apa tu? Tak ada duduk saja puas. Tak ada seorang Nabi pun duduk saja atas muka dunia. Tak.
mereka dok berbimbang dengan umat ni. Amanah artinya kepercayaan, yakni apa maksud kepercayaan? Wajib kita iktikadkan segala nabi yang jadi rasul itu telah terpelihara mereka itu pada mengerjakan barang yang ditegahkan Allah, sama ada tegahan itu haram atau tegahan itu makruh. Ni Tuhan pelihara, dia panggil maksum mereka ni daripada dosa-dosa. Sebab apa? Sebab tadilah kerana mereka ni sebagai role model, sebagai petunjuk cara. Kalau kita nak tahu cara nak pergi ke akhirat, buat supaya Nabi lah. Jadi kerana itulah mustahil puak Nabi ni buat benda haram, buat benda makruh. Kalau kita jumpa ada Nabi dok buat benda makruh ni, mustahil. Kalau ada juga, hak tu tak dihukumkan makruh, bahkan hak tu dihukumkan dengan ibadat pada pihak puak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti kalau kita jumpa nas, Nabi SAW ada dok minum diri. Hak tu tak dihukumkan makruh bagi Nabi. Kita ni ditegahlah kita minum diri. Sebab Nabi SAW pada hadis lain Nabi tegah minum diri. Tetapi tegahan Nabi itu tak diketahui tegahan itu siapa tangguh haram ke makruh saja, kecuali diketahuinya bila Nabi SAW buat mari korenah, di antaranya dengan Nabi minum diri juga. Bila Nabi minum diri sani, pehelah kata minum diri itu tak tangguh haram, duduk tangguh makruh saja. Jadi Nabi minum diri itu merupakan ibadat. Bapa? Kerana nak menyatakan hukum bagi umat. Baik, dan tiada menukarkan ia para anbiya alaihi wassalam akan barang yang disampaikan kepada kita ayat, seperti ditukarkan yang haram dan yang makruh itu akan taat atau barang sebagainya, mustahil. Dia puak Nabi alaihi wassalam bukan supaya paderi, bukan supaya ulama-ulama puak Yahudi nuda. Paderi-paderi Yahudi ke Kristian ke dak. Yang mana mereka ni dia nak jaga ke makan minum mereka. Sebab itulah mereka kenal Nabi SAW ni guana rupa parah dan sebagainya. Tapi dalam kitab tu mereka ubah sifat Nabi. Orang panggil rupa parah Nabi hak comel lote, bahasa Kelantan panggil comel lote ni, dia ubah dengan sifat-sifat yang huduh. Tak, supaya orang tak kenal Nabi ni bila muncul. Bapa? Kerana dia nak jaga periuk nasib dia. Apa ahli kitab ni? Bapa nak jaga periuk nasib lagu mana? Kalau Nabi saat ni tu orang tu kenal dah Nabi ni dah dilantik dan sebagainya, orang tak mari tupu dah kepada ahli kitab saat ni. Jadi dia nak orang tupu pada dia, nak suruh orang ni duk beri pemberian pada dia dan sebagainya, maka dia sesatkan masyarakat tadi. Ni demo ni nak makan atas muka dunia hingga rela menyesatkan. Tu masalah mengubahkan kitab yang asal. Sebab tu Taurat, Injil, Adalan itu hak telah diubah lah. Dan mustahil bagi mereka itu puak Rasul alaihi wassalatu wassalam khianat. Lagu mana khianat? Taswirnya. Dengan taswir ni dia nak rupa. Lagu mana masuk khianat? Dengan mengerjakan barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu mustahil. Lawan bagi amanah khianat. Apa dia khianat? Mereka buat benda yang Tuhan tegah. Sama ada tegah itu haram ke makruh ke, itu mustahil hukum dia. Apa? Kerana kita yadah. Kerana bila mereka buat benda hak makruh, benda hak haram saat ni, maka benda tu akan berubah menjadi benda ibadat. Sebab Tuhan suruh ikut mereka. Jadi mustahil lah benda Tuhan tegah, tapi puak Nabi dok buat, mustahil. Sebab jadi berlawan. Tuhan suruh kita buat ibadat, taat, haram zina. Tiba-tiba takdir kata, puak Nabi hak Tuhan suruh kita ikut ni pun kita buat benda Tuhan larang. Jadi bertukar dah. Hak mana kita nak ikut ni? Jadi mustahil puak Nabi buat khianat. Dengan mengerjakan barang yang tegahkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, kerana adalah segala mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar macam mana? Dosa besar ni kalau ada berkaitan dengan anak adik, dia kira dosa besar. Dia tidak memadai dengan taubat
tidak memadai dengan buat ibadat. Dia berbeza dengan dosa kecil. Dosa kecil memadai dengan buat ibadat, dia akan terhakis dosa-dosa sani. Sebab tu Nabi suruh ittabi sayyiati hasanati. Iringilah keburukan tu dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, dia dapat menghapuskan kejahatan kita. Tapi kalau dosa besar berkaitan dengan anak adik ataupun dosa yang Allah Ta'ala sebutkan dengan laknatnya, maka hak tu tak memadai dengan kita buat ibadat, duk sedekah, tak padai. Hak tu wajib pada taubat. Kalau ada kaitan dengan anak adik, wajib kena minta maaf. Kita buat zalim ke dia, kita duk jatuh ke maruah dia, wajib kena minta maaf. Selagi mana kita tak minta maaf, selagi itulah dosa kita tu belum dihapuskan. Di sinilah kita kena beringat kalau kita nak masuk dalam jabatan netizen. Netizen. Hok mana cepat nak komen, cepat nak mengata, cepat isu tak tahu mana, cepat tangan kita. Ni kena beringat. Kerana orang hok kita duk mengata tuduh, kita tak tahu apa cerita, selama mana komen kita duk ada duk menyakiti ke dia saat ni tu, ikutlah di dalam Facebook orang hok kita duk kata ko, ataupun Facebook orang lain ko kita duk itu, selama mana tak terpada dia, kita tak ada minta maaf dengan dia, selama itulah duk dosa. Allah, orang zaman lah ni. Tak makan babi tu insya-Allah dak arak dak curi insya-Allah dak. Tapi duk lekat dosa tak sedar-sedar. Sebab itulah kalau benda-benda gini, janganlah kita laju sangat. Jangan laju sangat, kena beringatlah. Kita pahala amalan kita tak banyak dah. Lepas tu duk lekat dengan orang. Inilah Nabi SAW kata, orang yang muflis. Nabi tanya siapa dia golongan yang muflis? Puak sahabat sebut kata Allah wa rasuluhu a'lam lah. Hak kita tahu gak muflis ni gak orang hok mana hotel dia tu banyak daripada aset dia lah. Jadi Nabi SAW nak wipah pada sahabat, muflis ni orang yang bila masuk dia tu sampai pada akhirat, amal dia banyak, sedekah dia, amal jariah dia, solat dia, puasa dia, puasane dia. Ada orang puasane dia sampai 10 tiap-tiap bulan ada puasa, bagus nak ayat katanya. Tetapi dengan amalan saat ni dia tak perhati dengan dosa dia pada orang. Hingga dia kena bagi ke pahala dia tu pada orang hak dia buat dosa. Bagi habis hingga ada lagi orang hak dia buat dosa. Tahun ni saja berapa orang kita dak ngata umpamanya ni. Ada lagi orang hak dosa, pahala dia tak ada dah. Dia kena kutip dosa orang hak dia buat dosa saat ni. Kutip. Orang ni lah orang muflis. Nampak utang dah. Rupa-rupanya rugi parut. Ni. Hak ni orang panggil tak balik modal ni. Kena beringat daripada mengejarkan dosa besar dan dosa kecil dahulu, daripada jadi pesuruh dia kemudian pada jadi pesuruh. Ni kena ingat. Puak Nabi ni Tuhan jaga ke mereka ni daripada buat dosa. Bukan kata masa latih jadi Nabi Rasul, sebelum tu lagi terpelihara dah puak Nabi puak Rasul ni daripada melakukan benda-benda yang tegah oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata umur 40 baru berjurus tak. Orang ni kalau dia ni nak jadi orang hebat, kecil lagi dah dia tu ada dah nampak. Umur dia masa kecil tu nampak dah. Bahkan setengah-setengah tu dalam mimpi ibu dia nak lahirkan dia tu ada dah mimpi-mimpi yang pelbagai saat ni. Sayyidatina Aminah tu nak lahirkan Nabi SAW, ada dah mimpi dengan mimpi hok aneh-aneh. Nabi Yusuf AS kecil lagi dia dah mimpi kata bulan bintang matahari duk sujud ke dia. Ayah dia kata menjadi cerita ke adik-adik hak lain. Jadi nak ayat kata orang ni nak jadi hebat bukan kata besar umur 40 tu baru jadi hebat dak, masa kecil tu ada dah. Kita nampak dah kelayakan dia saat ni tu nak jadi orang yang lebih. Nabi SAW tu jaga masa kecil lagi dah. Dan ketiganya akhir sekali sifat yang wajib kita tahu di Nabi atas pendapat yang kira 3 sifat ni lah. Tabligh. Tabligh apa? Artinya menyampaikan. Menyampaikan wahyu lah. Yakni apa maksud tabligh menyampaikan ni? Wajib kita iktikadkan. Wajib ni wajib hukum syarak. Tak iktikad dosa. Wajib kita iktikadkan, kita pegang
bahawasanya segala rasul itu menyampaikan kepada segala umatnya akan barang yang dititahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Diperintahlah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu rasul pada menyampaikan dia risalah tadi. Jadi di sini kita kena faham, bukan semua Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi wajib buayak. Tak. Ni orang tak faham lagi. Bab tabligh pun tak lepas lagi. Banyaklah kita dengar orang duk mengajar bab tabligh pun tak lepas lagi. Sifat tabligh ni hak wajib kita iktikad ni tak lepas lagi. Nak mengajar lagu mana? Ni. Jadi kena faham betul. Tabligh menyampaikan Nabi ni ialah menyampaikan semua benda, tidaklah dengan makna kena menyampaikan semua benda Tuhan utus kepada mereka, tak, tetapi wajib mereka menyampaikan benda hak Tuhan suruh siapa. Sebab tu dalam kitab Faridah dan kitab lain sebut menyampai ni ada 3 keadaan kena tanda. Pertamanya, Nabi menyampaikan benda Tuhan wahyu ni kepada semua. Tak ada dirahsia kepada siapa-siapa. Tak sallu kama raaitumuni usalli, musmaya supaya aku semaya. Nabi tak ada sembunyi pada mana-mana sahabat. Semua Nabi buat. Yang kedua, menyampai kepada orang yang layak saja. Bukan menyampai ke semua. Sebab tu ada saja hadis-hadis yang mana setengah sahabat tak tahu, sahabat lain yang tahu. Ada saja. Dia kadang-kadang Nabi tengok sahabat ni kemahiran dia kat mana, Nabi akan lebih kepada kemahiran dia saat ni, kepada pemerintahan ke, pada keilmuan ke. Sebab tu sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, semua mereka tu ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Nabi sebut pada apa kelebihan pada sahabat saat ni, Nabi akan menyampaikan benda yang sepatut disampaikan. Pilih orang, bukan semua. Tu wahyu yang kedua. Yang tiga, wahyu hak Nabi Tuhan tu pada Nabi, dia Tuhan tegah Nabi daripada menyampai. Sebab itulah ada satu hadis Nabi SAW nyatakan, lau alimta ma alimtu la dahaqtum qalilan wa la baqaitu katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maksudnya ada benda Nabi tak, kita tak tahu lah tu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu ni, nescaya kamu akan suka sedikit, kamu akan menangis yang banyak. Kalau dia tanya apa dia benda hak Nabi tak menyampai tu, contoh dia, apa dia? Tak ada contoh lah. Kalau ada orang tanya, tak ada contoh lah. Apa? Kalau ada contoh, menunjukkan Nabi tu menyampai. Sedangkan benda tu Tuhan tegur. Ni Nabi faham molek. Baik. Artinya menyampaikan, yakni wajib kita iktikad bahawasanya segala rasul itu menyampaikan segala umatnya akan barang yang dititahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka pada menyampaikan dia risalah sani. Dan mustahil atas mereka itu para rasul alaihimussalatu wassalam menyampaikan dia, jikalau mustahil atas mereka itu menyembunyikan dia perintah Allah, wahyu Allah, jikalau satu patah sekalipun mustahil. Satu patah hak Tuhan suruh menyapa, dia tak menyapa, mustahil. Kita kata saat ni ada beberapa jenis. Kalau jenis hak pertama tu dia susuk dia sembunyikan, tu mustahil. Lepas tu yang terakhir sekali, bermula yang harus bagi segala rasul itu. Kita ngaji dah sifat wajib, sifat yang mustahil pun dia sebut dah sekali. Lagi benda sifat harus. Supaya di sifat Allah lah kita belajar dah hak wajib, hak mustahil, hak harus. Hak di Nabi pun kita kena belajar hak wajib, hak mustahil, hak harus. Dia kita kena iktikad lah. Apa hak harus di Nabi? Bermula yang harus. Harus ni harus pada hukum akal. Maksud harus pada hukum akal ni, akal kita boleh terima benda tu berlaku atau tak berlaku. Bagi segala rasul itu berperangai dengan tubuh manusia, dia panggil a'radul basyariyah, berperangai dengan perangai manusia hak ramai-ramai. Baik. Berperangai dengan tubuh manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Tak bawa pada kurang lah. Kalau bawa pada kurang, hak tu mustahil. Tiada membawa kepada kekurangan akan martabat mereka itu yang maha tinggi. Supaya Nabi makan dua belah tangan, mustahil. Sebab makan dua belah tangan ni walaupun kata tak siapa haram lah, tetapi perbuatan itu perbuatan yang menjatuhkan maruah
Nak menjatuhkan maruah apatah lagi kalau kita letak di tok lebar saja. Tok guru alim ulama maka 20 tangan Allah Taala apatah lagi pada rasul anbiya. Jadi apa saja tindak tanduk yang mana menjatuhkan maruah, menjatuhkan martabat para rasul alaihi wasallam, hak tu mustahil nak berlaku. Ada pun nabi pergi beli, nabi duk menego, nabi duk bergadai alaihi salatu wasallam, hak tu tak mustahil kerana hak tu harus. Dia benar tu tak menjatuhkan maruah seorang rasul. Bahkan hak itulah yang menjadikan contoh bagi kita. Lagu mana nabi ni pakaian perangai nabi ada lagi duk lekat di seorang Yahudi. Pada masalah nabi gadai pakaian dia tadi. Itu nak menunjukkan kata masalah kita dengan Yahudi ni, kita tak balah, kita tak perang, tapi hak masalah demo Zionis mai duk serai kita ni, tu kita kena pertahankan diri kita. Kita tak boleh redha kepada mereka-mereka yang melakukan perkara tersebut. Adapun orang Yahudi, Yahudi supaya orang Buddha, orang Hindu, orang mana-mana, Islam bukannya nak datang nak untuk bermusuh, Islam datang untuk menerangkan. Tapi kalau demo nak mari menyerang kita, wajib atas kita kena akad pedang untuk mempertahankan agama kita. Tu dalil harus kita nak muamalah dengan orang kafir, hatta pada Yahudi pun. Orang Yahudi hak tak memerangi Islam, tak ada masalah. Hak Nabi hamba keluar Madinah sebab mereka dah memerangi Islam. Tengok keadaan. Nampak ni. Biar kita faham keadaan setempat. Keadaan semasa tu lagu mana. Zionis ni hak jahat ni perangai. Iaitu seperti makan dan minum. Tu harus di Nabi. Nak berjalan kedai harus Tuhan sebut. Nakal perkataan orang kafir, ma hazar rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Jadi puak kafir ni jadi takjub. Apalah jenis nabi ni makan berjalan kedai jual beli, makan supaya kita ramai. Jadi benda tu tak sepatutnya mereka takjub, kerana puak nabi ni memang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla supaya nak jadikan petunjuk sebagai role model pada kita, qudwah. Kalau nabi tak makan minum, nabi tak berniaga, kita nak ikut siapa? Jadi orang kafir ni dia ingat kata nabi ni tu kena utus supaya mereka. Kalau gitu kat kita tak ada contoh dah lah. Sebab tu kita kena bawa contoh Nabi SAW ni, kena bawa dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam jiran tetangga kita, dalam masyarakat kita. Ini masalah kita sekarang ni, tak sebut tentang Nabi SAW. Bukan kepada masyarakat, tu anak bini kita, keluarga kita pun kita tak sebut. Itu dia jadi kucak kacil lah ni. Dan beristeri harus, tak ada masalah. Patu ramah, ramah lebih pada pak tu khususiah dia panggil. Tu ketentuan bagi Nabi saja. Lagi pula Nabi nikah lebih pada pak ni bukan kerana nafsu, kerana perintah daripada Allah, kerana agama saja. Dan berniaga, ni harus. Dan barang sebagainya banyak lagilah benda hak arus ni, hak berlaku di Nabi, tidur, main dengan anak cucu, tu harus berlaku. Dan Nabi ajar kita ni kena ada kasih sayang pada anak cucu. Dan mustahil atas mereka itu para rasul alaihi wassalatu wassalam tiada mempunyai a'radul basyariyah, mustahil. Maksudnya sifat keharusan berperangan dengan manusia ni benda yang harus, bukan benda yang mustahil. Dan mempunyai perangai yang mengurangkan martabat mereka itu pun mustahil. Kalau kata makan lahak sangat, itu mustahil. Kerana dia menjadikan aib kepada seorang rasul. Mana boleh seorang rasul nak mari menyatakan kita tentang keadaan dunia saat ni, dia sendiri pun perangai teruk. Tak boleh. Sebab tu ada dalam kitab yang pernah kita baca, daurah Mukhtasar Abi Jamrah tu, rasanya ada dalam tu, berkaitan dengan makan tomok, makan lahak tomok. Ibnu Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, dia kalau nak makan, dia akan suruh khodam dia cari orang-orang lain untuk buat teman dia makan. Ni kita boleh ambil contoh. Jangan sekali-kali kita makan berseorangan. Enggak kita jarang nak ajak orang makan musim-musim PKP ni pula. Kalau tidak kes Covid sekalipun, kes apa? Kes kita sendiri pun nak makan susah. Nak ajak orang pula lagilah dak. Ibnu Umar dak, dia akan suruh khodam dia pergi cari siapa dia buat, siapa-siapa saja muat mari buat teman aku makan sekali.
Kerana di situ ada keberkatan. Ada satu ketika seorang ni mari makan sangat lahap. Tomok keadaan dia, maka pada waktu tu Ibnu Umar pun menegahkan khodam dia, boleh dah ajak orang ni mari makan dengan aku. Jadi bakpo Ibnu Umar tak beri mari dah? Adakah kerana dia makan banyak menyebabkan Ibnu Umar tak boleh makan banyak? Kau bagaimana? Kerananya Ibnu Umar dia tak siwak mari dah. Kenapa? Kerana dia tengok pada hadis Nabi SAW. Nabi kata bukan jenis orang yang beriman yang sebenar kalau dia ni makan jenis banyak. Tak kita ni weh. Tak rajin sikit. Tak. Kalau puasa gak qada semula, tak dia makan tengah hari, tak dia makan pagi tu. Tu. Jadi pak sahabat ni dia perhati semati benar-benar tak ada. Dah baik. Dan barang sebagainya dan mustahil atas mereka itu tiada mempunyai a'radul basyariyah dan mempunyai perangai yang mengurangkan martabat mereka itu seperti sopok, penyakit ni penyakit makruh ni, orang nak bersalin pun makruh nak masuk dekat. Kalau penyakit Covid lagi, gua nak Nabi penyakit Covid, tak boleh lah. Tak apa, sebab benda tu benda yang menegah manusia nak masuk dekat. Bila menegah manusia nak masuk dekat, dia akan luput risalah. Tuhan utuskan mereka tu atas dasar nak suruh mari ngajarkan umat. Tiba-tiba dia ada penyakit sopok ko, kudih ko, kudil, pekong ko, dan apa ni, bodak, dan barang sebagainya, jenis penyakit tu, semua tu jenis penyakit, usta ko. Jadi bila penyakit benda tu, orang nak masuk dekat, dak dah lah. Jadi kalau hok Covid ni enggak lagi lah weh. Siapa dia nak masuk dekat kalau yakin kata orang tu dah Covid. Habis itu. Wallahu a'lam. Qala al-musannif faslun pada menyatakan iman. Tu penyakit gapo, kudil, pokong, wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyakas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah taqabbalallah. Jadi untuk esok Jumaat dan Sabtu kita cotilah, kita akan buat insya-Allah Ahad hingga Khamis sahaja. Dan terima kasihlah pada sahabat-sahabat yang lain, tolong share sekali.